Apa subjek ini? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih bagi yang sudi masuk ke live saya. Okey, insya-Allah pada malam ni macam biasa, pada malam Selasa insya-Allah kita akan membaca tahsin bersama-sama. Okey, bagi sambungan surah yang minggu lepas kita sambung surah An-Nazi'at. Ayat terakhir kita baca surah ayat 25. Okey, jadi insya-Allah kita akan sama-sama membaca sambungan hari ini ayat 25 insya-Allah. Okay, jadi sebelum tu kita boleh sama-sama membaca surah Al-Fatihah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi terima kasih bagi siapa yang sudi masuk ke live saya insya-Allah. Pada malam ni insya-Allah saya akan ulang kembali. Kita akan baca sambungan surah An-Nazi'at. Bagi minggu lepas sambungan surah Abasa kita dah habis, kemudian surah An-Nazi'at. InsyaAllah kita akan sama-sama baca insya-Allah bagi mana yang salah kita perbetulkan insya-Allah sama-sama. Okey, mari sebelum kita sambung tu saya akan menyemak bacaan Al-Fatihah kita bersama-sama insya-Allah. Mungkin ada kesalahan yang kita tak perasan kan. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey. Hari insya-Allah kita sama-sama kita sambung. Okey. Sambungan ayat seterusnya adalah
ayat yang ke-25 kan. Last kita baca 25. Okey. InsyaAllah kita akan sambung baca itulah tu ayat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung, kita ulang balik 25. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Sekali lagi kita ulang. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Okey, kita tengok awal ayat. فأخذه الله. Okey, ni satu. Ni perkataan awal ni, ayat awal ni, perkataan awal ni semua satu harakat. فأخذه الله. Kita baca laju. فأخذه الله naka dua harakat, ada alif. Nakalal pun sama juga, ada alif. Akhirati wal ula. Okey, ulang sekali lagi. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Okey, sambung seterusnya ayat 26. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Okey, kita tengok betul-betul. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Okey, kita tengok awal-awal ayat. Inna, hukum dia wajibul gunnah ataupun wajib dengung. Nun ada bertanda sabdu, wajib dengung. Kita tekankan lebih kurang 2 harakat. Inna. Okey, kemudian inna fi dhalika la'ib. La'ib. Ba ni hukum dia apa? Qalqalah sughra. Jadi ada lantunan sikit. La'ib, ada ba. Okey. La'ib, la'ib rotal. Tanwin bertemu lam. Tanwin bertemu lam. Idgham bila gunnah. Memasukkan tapi tak dengung. Memasukkan tapi tak dengung. Memasukkan tanpa dengung. So kita bacanya la'ib rotal. La'ib rotal. Terus bunyikan lam. Kemudian limai, nun mati bertemu ya, idgham bi gunnah. So yang pertama tadi tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah. Kemudian nun mati bertemu ya, idgham bi gunnah. Pertama memasukkan tanpa dengung, kedua memasukkan dengan dengung. So beza yang pertama ni dengan yang kedua. Kita bacanya Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Dengung ni lebih kurang 2 harakat. Okey, sebelum tu saya tanya, suara saya jelas jadi kalau tak jelas boleh bagi tahu. Okey, kita ulang sekali lagi. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Okey, sambung seterusnya. Antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Okey, itulah sekali lagi. Antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Okey. Kita tengok dekat perkataan yang awal. Antum nun mati bertemu ta. Ni nun mati bertemu ta. Ikhfa hakiki. Dengungkan. Kita tak baca jelas tapi kita bacanya dengung.
dengung. A-N-G. Antum asyaddu khalqan. Khalqan, tanwin bertemu, hamzah, izhar, halqi. Jelas tanpa dengung. Jelas bacanya. Khalqan. Okey. Kemudian khalqan amis sama. Amis sama. Sama, perkataan sama panjangnya berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Mad jaiz munfasil. Bila mana alif, waw ataupun ya bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Dalam dua perkataan. Okey, boleh. Minta maaf, ini adalah mad wajib muttasil dalam satu perkataan. Tapi dia punya kadar bacaannya sama je dengan mad jaiz munfasil. Dua-dua 4 dengan 5 harakat. 4 ataupun 5 harakat. Jadi kita boleh amalkan 4 ataupun 5 harakat. Okey. So, kita ulang sekali lagi. Antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Okey, boleh. Sekali lagi kita ulang. Antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Okey, alhamdulillah. Sambung seterusnya ayat 27. Rafa'a samkaha fasawwaha. Sekali lagi. Rafa'a samkaha fasawwaha. Okey, yang ni saya rasa jelas kot. Cumanya kita boleh tengok basic-basic dia. Rafa'a satu harakat. Samkaha mim mati bertemu kaf, izhar syafawi. Mim mati bertemu kaf. Bila mana mim mati bertemu selain mim dengan ba, mim ataupun ba, hukumnya izhar syafawi. Okey. Kemudian samkaha ha dua harakat, ada alif. Kemudian fasawwa. Wa ni tekankan kerana ada sabtu. Kemudian ada alif dipanjangkan. Fasawwa. Okey, kita ulang sekali lagi. Rafa'a samkaha fasawwaha. Okey, sambung. 29. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Sekali lagi. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Okey, kita tengok perkataan وأغطش. Huruf ghin kalau mati tak ada qalqalah, tak ada bunyi wa'ar, tak ada r, dia wa'ar. Macam ghairil maghdu. Kalau kita bacanya ghairil maghdu salah. Kita baca sebab huruf ghin bukan dalam huruf qalqalah, bukan ada 5 huruf qalqalah kita belajar tu. Jadi dia tak ada lantunan. So kita bacanya wa'ar. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Sebutan huruf bagi huruf ha dengan ha kena bezakan. Yang ni ha pedas, yang ni ha pedas, yang ni ha biasa. So kita bacanya duha ha ha. Duhaha. Kita ulang sekali lagi. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Okey, boleh? Okey, kita ulang sekali lagi. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.
Okey, sambung seterusnya ayat 30. Okey, ayat 30. والأرض بعد ذلك دحاها. Sekali lagi. والأرض بعد ذلك دحاها. Okey. Kita tengok perkataan dahaha. Dekat dahaha tu, dia punya berhenti dia tu ada tanda panjang, betul tak? Tanda panjang dia berwarna hijau. Kalau tengok belakang. Okey, so tu apa maknanya? Kalau kita tahu. Adakah kita kena berhenti, kena tandanya, kita berhenti, kita kena bacanya 4 atau 5 harakat? Okey. So, tanda dekat situ. Tanda dekat sini adalah bila mana kita nak menyambung bacaan kita daripada ayat yang 30 ni ke ayat sambungannya. Kita tengok Okey, ni tanda panjang kan? Alif bertemu dengan Hamzah dalam dua kalimah. Ni perkataan pertama. Dahaha ni perkataan pertama. Akhraja ni perkataan kedua. So perkataan alif wa ya bertemu dengan Hamzah dalam dua kalimah, hukum dia Majaz ismu fasil. So bacaan ni kena 4 atau 5 harakat bila mana kita nak sambung. Contoh kalau kita nak sambung kita baca dulu awal. Wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha. Macam tu. So dia terjadi panjang ni bila mana kita nak sambung bacaan. Tapi kalau kita nak pendek dia tak jadilah, dia jadi 2 harakat je lah macam biasa. Okey, boleh. Okey. So kita sambung seterusnya ayat 31. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Sekali lagi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Okey. Akhraja minha. Minha 2 harakat sebabkan ada alif. Kemudian perkataan panjang dia berapa? 4 ataupun 5 harakat. So hukumnya mak wajib muttasil. Bila mana alif wa ya, tadi kan kita dah jumpa tadi mak jaiz munfasil kan. Bila mana alif wa ya bertemu hamzah dalam 2 kalimah. Ini alif wa ya bertemu hamzah dalam 1 kalimah. Tengok perkataan ni. Ma'a ni satu perkataan. So alif wa ya bertemu hamzah dalam 1 perkataan. So hukum mak wajib muttasil. Bacaan dia pun kena baca 4 atau 5 harakat lah. Tak ada beza dengan mat jaiz. Okey, ulang sekali lagi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Okey, sambung seterusnya ayat 32. Okey, 32. Wal jibala arsaha. Sekali lagi. Wal jibala arsaha. Okey, ayat ni mungkin senang kot. Okey, ulang sekali lagi, kita baca sama-sama. والجبال أرساها. Okey, dah. Okey, sambung seterusnya. 33. Mata'an lakum
ولأنعامكم. Sekali lagi. متاعا لكم ولأنعامكم. Okey, mata'al. Tanwin bertemu lam. Tanwin bertemu lam hukumnya. Saya jumpa sebelum ni. Memasukkan tanpa dengung. Itu kan bila guna. Mata'al lakum. Mata'al terus. Kita baca mata'al lakum. Salah. Terus masukkan dengan bunyi lam. Mata'al lakum. Okey. Ulang sekali lagi. Mata'al lakum wali'an'amikum. Okey. Sama seterusnya. Ayat 34. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Ni ada hukum yang menarik. Jarang jumpa. Sekali lagi. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Okey. So kita tengok sini Okey. Faiza za dua harakat ada alif. Okey, kemudian mak jaiz munfasil. Silap mak wajib muttasil dalam satu kalimah 4 atau 5 harakat. Okey, kemudian perkataan to tu hukum dia apa? Al-tammatu hukum dia mad lazim ataupun marfa' dia panggil. Bila mana alif waw ya bertemu dengan perkataan yang bertanda zabdu. Perkataan bertanda zabdu. Aku tekankan. Fa iza ja'atil tammatul panjangnya adalah 6 harakat. Kita baca Okey, kita ulang sekali lagi. Fa idza ja'atil tammatul kubra. Okey. Sambung seterusnya ayat 35. Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Sekali lagi. Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Okey, kita tengok daripada awal. Yauma yatadhakkaru. Okey, yang yau kita menyebutkan perkataan yau bila mana waw kalau mati kita tak terlalu muncung, tak ada yau. Kita bacanya yau. Kita punya muncung ke depan. Tak perlu kita sebutkan muncungnya besar. Yau. Okey, kemudian yatadhakkaru. Kaf bersabdu, tekankan yatadhakkarul. Okey, kemudian insa. Okey, nun mati bertemu sin. Hukumnya ikhfa hakiki. Kena dengungkan. Okay, sangat simple dan sangat senang lah kan. Kita ulang-ulang lagi perkataan tu. Ulang-ulang lagi hukum tu. Jadi insyaAllah saya setiap kali kalau jumpa hukum tu walaupun hukum yang sama, saya akan ulang-ulang untuk kita refresh dan juga kita ingat. InsyaAllah. Okey, kemudian ulang sekali lagi. Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Dengung Okay, sekali lagi kita ulang.
Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Okey, sambung ayat 36. Wa burrizatil jahimu liman yara. Sekali lagi. Wa burrizatil jahimu liman yara. Okey. Wabur. Ra tu bertanda sabdu. Tekankan. Waburriza. Riza. Waburrizatil jahi. Ha. Ada huruf ya. Ha ada huruf ya. Kena bacanya 2 harakat. Mad asli. Bila mana ya sebelum tu berbaris bawah. Bacanya 2 harakat. Wa burrizatil jahimu liman yara. Nun mati bertemu ya idgham bi gunnah. Masuk kau seterdengung. Okey, tulang sekali lagi. Wa burrizatil jahimu liman yara. Okey. Seterusnya 37. Fa amma man tagha. Sekali lagi. Fa amma man tagha. Okey, kita tengok perkataan Fa'amma. Okey, mim yang bertanda sabdu kita kena tekankan dia panggil wajib bulu guna. Kalau dekat tanda Quran bila mana huruf-huruf yang wajib dengung ni, dia punya tanda warna merah. Sabdu dia. Nampak? Sabdu dia berwarna merah. Ya. Yeah? So kita bacanya fa'amma. Lebih kurang 2 harakat kita tekankan, dengungkan dia. Okey, kita ulang sekali lagi. Fa'amma. 2 harakat Fa'amma man tagha. Nun mati bertemu ta. Ikhfa hakiki. Man tagha. Okey, kemudian ayat 38. Wa atharal hayatad dunya. Sekali lagi. Wa atharal hayatad dunya. Okey. Kita tengok satu. Hamzah ada alif. 2 harakat. 2 harakat. Tharal. Sa sebutkan sa. Gigit lidah. Sa. Dia 3 huruf yang lebih kurang. Sya. Sa dengan sa. Sa gigit lidah. Sa. Sin. Sya. Shin. So 3 huruf yang seakan-akan sama. Okey, kemudian haya. Ya 2 harakat kerana ada alif. Kemudian hayatad dunya. Okey, kita ulang sekali lagi. Wa atharal hayatad dunya. Okey. Kita sambung. Seterusnya ayat 39. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Sekali lagi. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Jahima hiyal ma'wa. Okey, kita tengok ayat perkataan yang awal. Nun yang bertanda sabdu. Hukum dia apa?
Hukum dia wajib dengung. Kita jumpa kan? Okey. Kita tengok senang lah. Bila mana hukum, bila mana perkataan idgham biguna ada 4 huruf tu kan? Ya, nun, mim, waw. Yang bertanda sabdu kita kena tekankan, dengungkan. Tu sebab dia panggil wajibul gunah, wajib dengung sebab dia pun di kalangan idgham biguna yang wajib dengung. So kita tekankanlah. Bacanya 2 harakat. Fa inna. Okay, kemudian hiyal ma'wa. Hamzah kalau mati bunyinya ma'wa. Bukannya ma'wa ataupun makwa, salah. Sebutannya hiyal ma'wa. Okey, alhamdulillah. Sambung seterusnya 40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Sekali lagi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Okey, kita tengok awal-awal ayat. Wa amma, wajib dengung. Okey, kemudian man khafa, man nun mati bertemu kha, izhar halqi, jelaskannya. Man khafa maqama rabbih. Rabbih berapa harakat? 2 harakat. Maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Bila mana ha bulat bertemu dengan selain hamzah. Aku bacanya 2 harakat. Sekali lagi. Maqama rabbih. Kemudian wa nahan ha ni masukkan dengan nun tanpa melafazkan bunyi lam. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Sekali lagi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Sekali lagi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Okey, seterusnya ayat 41. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sekali lagi. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sekali lagi. Fa inna, nun yang bertanda sabdu tekankan. Fa innal jannata nun yang sama juga tadi saya jumpa wajibul gunah. Yang nun ni pun wajibul gunah. So bacanya fa innal jannata. In 2 harakat, jan pun 2 harakat. Okey, boleh. Okey, sekali lagi Fa innal jannata hiyal ma'wa. Okey, sambung seterusnya ayat 42. Yas'alunaka 'anis
الساعة أيان مرساها. Sekali lagi. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Okey, perkataan yas'alu, yas'alu. Lu dua harakat, ada waw. Kemudian anissa, anissa, sa dua harakat, ada alif. Kemudian ayya, ayya, ayya. Ya ada sabdu, kita tekankan ayya. Kemudian ada alif, dua harakat. Ayyana mursaha. Okay, tulang sekali lagi. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Okey. Kita ulang sekali lagi. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Okey, seterusnya ayat 43. Fima anta min zikraha. Okey, tengok perkataan fima, fima, fi dua harakat, maka ada ya. Kemudian fima, ma tu terus masukkan, disebabkan satu harakat je. Fima, terus. Okey, kemudian fima, nun mati bertemu ta, nun mati bertemu ta, ikfa hakiki, dengungkan dia. Fima anta min, dengung dan juga dengung, nun mati bertemu ta pun dengung. Fima anta min zikraha. Min dengung juga, zikra, ro pun dengung juga. Ro tak dengung, ro dua harakat, ada alif. Okey. Sekali lagi kita ulang. Fima anta min zikraha. Ila rabbika muntahaha. Sekali lagi. Ila rabbika muntahaha. Ila dua harakat, ada alif. Ila rabbika mun, nun mati bertemu ta, ikfa hakiki. Okey. Kita ulang sekali lagi. Ila rabbika muntahaha. Sekali lagi. Ila rabbika muntahaha. Okey, kemudian seterusnya. Sambung. Innama anta munziru man yakhshaha. Okey, sekali lagi. Innama anta munziru man yakhshaha. Okey. Tengok perkataan in, tekankan, wajib dengung. Kemudian ma
Mak jaiz munfasil. Tanda ni tanda warna hijau. 4 ataupun 5 harakat kena bacanya. Innama 4 atau 5 harakat. Okey, kemudian anta nun mati bertemu ta ikhfa hakiki. Kemudian munziru nun mati bertemu za pun ikhfa hakiki. Seterusnya may yakhshaha nun mati bertemu ya idgham bi gunnah. Okey, tulang sekali lagi. Innama anta munziru man yakhshaha. Sekali lagi. Innama anta munziru man yakhshaha. Okey. Sambung seterusnya ayat terakhir. Okey. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Okey, itu ulang pada awal. Panjang sikit ayat ni. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Okey, kita tengok daripada awal. Ka'an ni nun yang bertanda sabdu. Kemudian wajibul gunnah, wajib kita dengung. Okey, kemudian yauma yarau. Waw kalau mati bunyi yarau. Tak ada muncung sangat. Okey, sekali lagi. Ka'annahum yauma yarawnaha. Ha 2 harakat sebabkan ada alif. Okey, kemudian lam yalbathu. Waw bertemu dengan hamzah dan 2 perkataan, hukum dia majaiz munfasil. 4 ataupun 5 harakat. Okey. Tulang sekali lagi. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا. Lam yalbasu 4 atau 5 harakat. Kemudian illa 2 harakat ada alif. Ashiyatan tanwin dia bertemu hamzah, izhar halqi. Jelaskannya. Ashiyatan au duhaha. Okey, kita baca balik. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Okey, sekali lagi. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Okey, sekali lagi kita ulang. Bagi siapa yang rasa macam panjang, boleh berhenti dengan dekat perkataan yalbasu. Okey, ulang كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا. Okey, sambung ke illa ashiyatan au duhaha. Okey, boleh? Ulang sekali lagi.
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Okey, Alhamdulillah. Okay, so Alhamdulillah kita dah habis surah An-Nazi'at. Jadi insyaAllah lepas ni kita akan baca untuk perjumpaan minggu depan. InsyaAllah kita akan baca surah Abasa. Okay, jadi insyaAllah sama-sama kita akan baca dia punya terjemahan dia. InsyaAllah siapa yang ada Quran terjemahan boleh kita baca sama-sama. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kita tengok tafsirannya. Kita tengok ayat 20. Kita baca 25 tadi kan? Okay. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Okay. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat serta sesaan di dunia. Okay, bagi orang yang orang mengatakan bahawa akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini untuk Fir'aun yang mengaku akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia mengaku. Kemudian Allah memberitahu bahawa maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat serta sesaan di dunia. Jadi dekat dunia lagi dia diseksa, dekat akhirat lagi apatah lagi kan. Na'udzubillah min zalik. Okey, kemudian seterusnya ayat 26. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Okey, sesungguhnya terdapat pengajaran bagi orang yang takut kepada Allah. La'ibratan. Ibrah ni maksud pengajaran ataupun manfaat yang kita boleh dapat daripada apa yang kisah-kisah sebelum yang berlaku sebelum kita. Okey, seterusnya 27. A'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah penciptaan kamu itu lebih hebat daripada langit yang telah dibinanya kukuh? Allah bertanyakan kepada Fir'aun untuk dia berfikir bahawa Allah bertanyakan bahawa adakah penciptaan kamu itu lebih hebat daripada langit yang telah dibinanya kukuh. Jadi kita tengok diri kita sendiri Allah ciptakan, adakah lebih hebat berbanding langit yang Allah ciptakan memang tak runtuh, memang kukuh ke atas sana. Allah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana kan. Kita nak dibandingkan dengan segala alam yang Allah ciptakan memang sangat-sangat jauh beza. Okey. Seterusnya ayat 28. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia telah meninggikan binaannya lalu disempurnakannya. Kalau kita tengok Allah menciptakan langit sangat tinggi dan berlapis-lapis langit. 7 petal langit, 7 petal bumi. Jadi sangat kukuh, tinggi dan juga kuat. Takkan jatuh. Okay, kemudian seterusnya 29. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia menjadikan malamnya gelap gelita dan menjadikan siangnya terang benderang. Jadi malam kita malam bila tak ada matahari akan gelap. Tengah hari bila mana ada matahari terang benderang. Penciptaan Allah yang sangat-sangat indah. Kemudian ayat 30. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Dan setelah itu bumi dihamparkan. Dan setelah itu dihamparkan bumi. Okey, kemudian 1. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dari bumi itu sendiri Allah memancarkan air dalam bumi itu sendiri. Kemudian Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan dalam bumi. Allahu Akbar. Sangat hebat ciptaan Allah. Okey, kemudian 32. Wal jibala arsaha. Dan gunung ganang dipasakkan olehnya dengan teguh. Mula-mula Allah beritahu kita mengenai langit. Allah ciptakan langit yang sangat kukuh, tinggi. Kemudian Allah beritahu bahawa langit itu dibina tinggi, kemudian kukuh dan takkan jatuh, takkan runtuh.
Kemudian Allah jadikan malam itu gelap tanpa matahari. Dan siang itu terang menderang dengan adanya matahari. Allahu Akbar. Okey, kemudian di bumi itu sendiri Allah memancarkan air dan juga Allah menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Allahu Akbar. Sangat-sangat indah ya. Okey, kemudian ayat 32, dan gunung ganang dipasakkan olehnya dengan teguh. Kemudian Allah jadikan gunung ganang yang tengok tinggi, sangat-sangat tinggi kan. Ciptaan Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Okey, kemudian ayat 33. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk haiwan-haiwan ternakanmu. Semua itu Allah jadikan kita untuk kesenangan kita. Tumbuh-tumbuhan boleh kita ambil hasil-hasilnya. Air yang keluar dari bumi boleh kita guna untuk kita minum dan sebagainya. Kemudian dan untuk haiwan ternakan, maksudnya kita membela lembu dan sebagainya. Kemudian lembu itu boleh makan rumput dan sebagainya yang keluar daripada bumi itu sendiri. Okey, kemudian ayat 34. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah tiba. Okey, ni nak masuk cerita tentang hari kiamat lah. Malapetaka besar maksudnya hari kiamat. Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. 35. Iaitu pada hari ketika manusia baru teringat akan apa yang telah dilakukannya. Pada hari kiamat berlaku, gunung ganang hancur, tiup sangkakala yang pertama, waktu tu kita teringat apa dosa-dosa kita buat dulu. Waktu tu baru sedar bahawa itu adalah hari kiamat, bahawa memang betul-betul berlaku apa yang diceritakan dalam Quran dan juga diberitahu oleh Nabi. Okey, kemudian 36. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maksudnya kat sini, untuk orang-orang yang memang dia banyak buat dosa, akan ditunjukkan terus neraka tu macam mana. Ditunjukkan terus pada waktu sedemikian, neraka tu dibuka pintu dan ditunjukkan neraka tu sebagaimana. Okey, 37. Fa amma man tagha. Bagi orang yang melampaui batas. So yang saya cakap tadi, maksudnya orang yang dibukakan pintu neraka, maksud ditunjukkan pintu neraka ni bagi orang-orang yang melampaui batas dan juga tidak melakukan suruhan Allah lah. Tambah-tambah orang mengaku Tuhan lagi lah kan, seperti Fir'aun. Okey, kemudian 38. Wa atharal hayatad dunya. Dan mengutamakan kehidupan dunia. Yang pertama tadi, orang yang memang dibuka pintu syurga adalah untuk orang-orang yang memang bagi kepada setiap orang yang melihat. Siapa yang melihat tu? Bagi orang melampaui batas. Melampaui batas saja ke, ataupun dan mengutamakan kehidupan dunia. Maksudnya orang tu melampaui batas dan juga mengutamakan kehidupan dunia. Serta tak fikir kehidupan akhirat. Akhirat kita kan, akhirat memang kehidupan yang memang pasti. Okay, 39. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka nerakalah tempat tinggalnya. Wal'ayazubillah. 40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Bagi orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri daripada keinginan hawa nafsu. So tadi mula-mula Allah ceritakan dibuka pintu neraka dan ceritakan ciri-ciri orang yang masuk neraka tu. Kemudian Allah ceritakan pula untuk orang-orang yang takut kepada Allah dan menahan hawa nafsunya daripada melakukan dosa-dosa di muka bumi. Apa ganjarannya? 41. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka syurgalah tempat tinggalnya. Allahu Akbar. Kemudian ayat 42. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, bilakah terjadi? Orang-orang kafir sering bertanya kepada Muhammad, bilakah hari kiamat ni terjadi kan? Yaumul sa'ah, yaumul kiamah ni terjadi bila? Kemudian 43. Fima anta min dhikraha. Untuk apa engkau perlu menjawabnya waktunya? Maksudnya Allah beritahu Muhammad, untuk apa kau beritahu kepada orang? Tak ada gunanya, sebab orang tu bertanya bukan ingin mencari hidayah, tapi orang tanya ialah ingin menyindir ataupun ingin memperlekehkan tentang agama Islam. Okay, kemudian 44. Ila rabbika muntahaha.
kepada Tuhanmu kesudahannya, ketentuan waktunya. Maksudnya Allah yang Maha mengetahui. Tanda-tanda kiamat mungkin tanda kiamat memang telah diberitahu di dalam hadis sendiri, tetapi bilanya berlaku tu Allah sahaja yang mengetahuilah. Allahu a'lam. Okey, kemudian ayat 45, innama anta munziru man yakhshaha. Okey, 45, engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat. Allah sendiri beritahu pada Nabi Muhammad bahawa Nabi Muhammad ni sendiri adalah hanya sebagai apa? Pemberi peringatan. Bukannya pemberi hidayah, tapi pemberi peringatan. Nabi Muhammad tu sebab dalam Al-Quran Allah sendiri beritahu bahawa sungguhnya aku yang memberi wahai Muhammad, engkau boleh memberi peringatan kepada siapa yang kau nak, tapi engkau tak boleh memberi hidayah bagi siapa yang kau nak, kerana kami sendiri yang berhak, kami ni Allah yang berhak untuk memberi hidayah bagi siapa yang dia nak. Sama juga macam ni. Allah ceritakan bahawa Allah beritahu bahawa Nabi Muhammad ni hanyalah sebagai utusan ataupun pemberi peringatan bagi agama Islam ni untuk umat akhir zaman, tentang kiamat, tentang hari-hari kesudahan dan sebagainya, hari pembalasan dan sebagainya. Tetapi selebihnya adalah urusan Allah. Maksudnya bila mana orang tanya bila, kat mana dan sebagainya, apa yang akan berlaku. Jadi benda tu apa yang diwahyukan oleh Allah, itu yang akan disampaikan kepada kita. Tak ada lebih, tak ada kurang. So, Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang cuma sebagai pemberi peringatan atau sebagai utusan Allah untuk kita semua. Okey. Kemudian ayat terakhir, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Okey. Pada hari mereka melihat kiamat itu, kerana suasananya hebat, mereka berasa sebentar sahaja seolah-olah tinggal di dunia pada waktu petang atau pagi hari. Ayat terakhir ni macam gempak sikit. Maksudnya ceritakan pada hari mereka melihat kiamat itu kerana suasananya ni hebat, mereka berasa sebentar sahaja. Bila mana orang-orang kafir ni sendiri, orang-orang kafir dan juga orang Islam sendiri kan, bila mana dia melihat hari kiamat, betapa hebatnya pada waktu tu, hari kiamat tu, gunung hancur, dijadikan debu, dan memang bumi terbelah dan sebagainya. Memang bumi ni menjadi tandus, memang jadi tanah yang lapang. Pada waktu kita tengok, kita sendiri akan rasa kehebatannya kiamat tu, sampai kita rasa macam kita hidup kat dunia ni sekejap sangat. Seperti mana kita hidup pagi, petang kita mati. Lebih kurang macam tu. Itu sebab waktu dekat akhirat tak sama dengan waktu kat dunia. Kan ada sebagian ulama mengatakan bahawa satu hari kat akhirat bersamaan dengan 100 tahun kat dunia, 1000 tahun, wallahu alam kan. Berapa masa dekat beza akhirat dengan dunia, kita tak tahu, wallahu alam. Jadi maksudnya Allah menghantar kita kat dunia ni hanyalah sekejap sahaja. Tapi kita hidup kat dunia, kita rasa macam lama, tapi sebenarnya Allah pemilik masa. Allah boleh panjangkan masa, Allah boleh pendekkan masa, Allah boleh kedepankan masa, ke belakangkan masa. Itu masa adalah mempunyai Allah. Itu sebab Allah boleh membawa Nabi Muhammad pada waktu Isra Mi'raj kan, bahawa Nabi Muhammad tunjukkan dekat dalam syurga, dekat neraka, orang-orang yang diazab macam mana, orang-orang yang diberi ganjaran macam mana, boleh dengar tapak kaki Bilal. Jadi maksudnya Allah membawa Nabi Muhammad ke masa hadapan untuk memberitahu, untuk memberi peringatan sedikit saja kepada umatnya tentang bagaimana siksaan neraka, bagaimana kelebihan syurga. Kan, maksudnya Allah boleh mengkedepankan masa, Allah juga boleh mengkedepankan masa. Masa tu punya Allah. Kita hanya melalui saja masa yang punya Allah ni. Okey. Jadi alhamdulillah. Jadi surah An-Nazi'at ni, dia punya totalnya adalah menceritakan tentang hari kiamat, menceritakan tentang bagaimana orang yang memang tak percaya tentang hari kiamat, bagaimana orang yang mengaku Tuhan seperti Fir'aun, apa balasannya. Dan hari kiamat ni, neraka ni, ciri-cirinya siapa yang akan masuk neraka. Kemudian orang dalam syurga ni, siapakah akan diberikan ganjaran syurga. Jadi dekat dalam surah ni memang diceritakan tentang hari kiamat semata-mata. Okey, alhamdulillah.
Okey, jadi alhamdulillah, okey kita dah selesai baca surah An-Nazi'at. Okey, jadi insya-Allah minggu depan kita akan sambung lagi insya-Allah. Kalau ada rezeki, ada panjang umur, insya-Allah kita akan jumpa lagi waktu yang sama, hari yang sama. Okay, jadi sebelum tu saya nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Minta maaf segala kekurangan saya sepanjang saya mengendalikan kelas, sepanjang saya mengajar kelas. Kalau ada kekurangan, kalau ada terkasar ataupun terkurang, mohon maaf. Itu semua kekurangan diri saya sendiri, aib diri saya sendiri. Tapi segala kelebihan itu Allah pinjamkan sementara untuk saya kongsikan bersama. Okay, jadi insya-Allah ada rezeki, insya-Allah minggu depan kita akan jumpa lagi. Insya-Allah hari Selasa waktu yang sama. Insya-Allah. Okay, jadi kita tutup majlis kita, kita doa sama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Itu majlis tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah minggu depan ada rezeki kita akan jumpa lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Semoga Allah menerima amalan kita tahun ni dan tahun-tahun yang akan datang. Kullu am wa antum tayyibin. Setiap tahun insya-Allah kita akan baik-baik saja insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.